شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul bin Asri. Nomor saya di isu 200245888. Saya daripada isu 6G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Aula Zulfa binti Zakhairi daripada kelas TPH 6H, nombor metrik THU 200247723. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syasha Ilana binti Rusmadi daripada kelas TPH 6H, nombor metrik THU 200248998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulin Adira binti Ghazni dari kelas TPHU 6I. Nombor matrik saya DHU 202024987. Assalamualaikum, saya Suria Nabila binti Muhammad Sufaizu dari kelas DPHU 6H, DHU 200248888. Pengurusan ketibaan jemaah bermula di Arab Saudi Madinah. Para jemaah akan menaiki bas menuju ke Dewan Tiba. Setelah sampai di Dewan Tiba, jemaah akan disambut oleh petugas TH dan Immigration Saudi untuk imbasan beg dan keluar dari bangunan terminal. Pergerakan jemaah menaiki bas dari lapangan terbang Madinah ke bangunan penginapan Madinah mengambil masa 30 hingga 60 minit. Mutawif akan membuat serahan PMA kepada petugas Muassasah Adilah dan bagasi jemaah akan dihantar ke Hotel Madinah. Hari ini merupakan tarikh perjalanan dan persiapan bagi jemaah untuk menunaikan umrah di Tanah Suci, iaitu bertarikh 10 Zulkaidah 1443 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah kita semua telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz, Jeddah, Madinah. Waktu tempatan sekarang ialah pukul 7.15 pagi dengan suhunya 19 darjah Celsius. Dengan itu, akan bermulanya peranan saya dan mutawif-mutawifah yang lain mengetuai para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Aula Zulfa yang berperanan sebagai tul lidah anda semua secara berkumpulan. Selepas ini, kita akan ke kaunter immigration dan melakukan pemeriksaan beg. Pastikan anda beratur mengikut barisan bersama mahram masing-masing dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan memeriksa untuk kali kedua pasport dan boarding pass tiket masing-masing. Selepas sahaja selesai pemeriksaan, kita akan keluar dari terminal dan menaiki bas nombor 6 untuk menuju ke zon penginapan yang telah ditempah di Madinah. Selamat datang ke Tanah Suci Madinah. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan bergerak menaiki bas untuk ke hotel penginapan yang telah ditempah di Madinah. Penempatan jemaah dibuat mengikut tempahan jenis pakej yang dipilih oleh jemaah. Agensi pengelola umrah perlu memberi perhatian mengenai pengurusan penempatan yang bersesuaian dengan keadaan para jemaah. Tempahan penginapan jemaah dibuat berdasarkan jenis pakej atau jenis hotel, susunan bilik, pertalian keluarga, umur kanak-kanak, jantina dan atur cara penerbangan. Bagi penginapan di Madinah, para jemaah akan ditempatkan di 3 zon kawasan penginapan, iaitu zon yang pertama ialah Al-Haram dan Al-Sahar, zon yang kedua Sajah Al-Madinah dan Anwar Al-Madinah Move and Peak, dan zon yang ketiga Raudah Al-Aqiq. Jemaah akan berada di Madinah selama 5 hari 4 malam. Sepanjang berada di Madinah, jemaah akan mengikuti beberapa aktiviti seperti yang telah ditetapkan. Seterusnya, pada hari yang terakhir di Madinah, mutawif atau mutawifah akan membawa para jemaah menaiki bas untuk ke Mekah. Setibanya di Mekah, para jemaah akan dibawa ke hotel penginapan di Mekah dan seterusnya
Para jemaah diminta untuk menunggu di lobi hotel dan akan dibawa oleh mutawif atau mutawifah untuk melaksanakan ibadah umrah, sa'i dan bergunting rambut atau bercukur. Para jemaah akan berehat pada hari yang kedua dan melaksanakan umrah yang kedua pada hari yang ketiga. Pada hari yang keempat, para jemaah akan dibawa oleh mutawif atau mutawifah untuk melakukan ziarah luar dan diberi masa untuk melakukan sebarang aktiviti pada hari yang kelima. Seterusnya, pada hari yang keenam, iaitu hari yang terakhir berada di Mekah, para jemaah akan bersiap sedia untuk pulang ke Malaysia. Baiklah para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekarang kita telah sampai ke hotel penginapan di Madinah. Baiklah, sekarang saya akan serahkan kad dan kunci bilik masing-masing mengikut pakej yang diambil dan turutan nama jemaah yang ada pada rooming list yang saya pegang sekarang ini. Surah Nabila binti Muhammad Sofaizu, Terima kasih. Syakira Aula Zulfa binti Zulhairi, Terima kasih. Zurin Atira binti Nur Ghazni, Terima kasih Ustazah. Baiklah, sebelum anda semua ke bilik masing-masing untuk berehat, saya pasti bahawa semua sudah sedia maklum berkenaan atau cara kita sepanjang berada di Madinah selama 4 malam ini. Namun, suka untuk saya ingatkan sekali lagi kepada anda semua, untuk hari ini, yakni hari yang pertama, semua jemaah akan berehat di bilik masing-masing. Pada hari esok, hari yang kedua, kita akan memulakan aktiviti ziarah kita yang pertama, iaitu ziarah ke Masjid Nabawi untuk melawat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ziarah ke Raudah dan perkuburan Baqi', dan akan diberi sedikit pendedahan berkenaan sejarah-sejarah kawasan di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian dari waktu Zuhur sehingga waktu Isyak, semua jemaah dibenarkan untuk melakukan sebarang aktiviti bebas seperti beriktikaf di masjid dan sebagainya. Seterusnya, pada hari yang ketiga, kita akan melakukan aktiviti ziarah luar. Kita akan bergerak menaiki bas untuk ke Jabal Uhud dan beberapa tempat yang lain pada hari yang keempat. Kemudian, pada hari yang berikutnya, hari kelima, kita akan bergerak menaiki bas selama 5 jam untuk ke Mekah. Baiklah semua, itu sahaja yang saya mahu ingatkan. Seterusnya, anda semua boleh ke bilik masing-masing untuk berehat. Pihak kami menyediakan produk makanan sedia dimakan MRE kepada jemaah Malaysia. Jemaah akan menikmati hidangan makanan sekurang-kurangnya 3 kali sehari, iaitu waktu pagi, petang dan malam. Produk MRE ini ialah makanan yang siap dibungkus di mana ia mudah disediakan dan hanya perlu direndamkan dalam air panas. Pihak kami pada mulanya menyediakan 2 hidangan, iaitu nasi biryani dan nasi Arab. Tetapi secara keseluruhannya kami menyediakan 15 menu makanan untuk jemaah haji. Sebelum ini, pihak kami perlu menggunakan kayu api untuk memasak setiap sajian. Tetapi, menerusi cara ini, ia bukan saja lebih mudah, tetapi dijamin kualiti serta bersih. Hal ini bukan sahaja memudahkan urusan kami, tetapi ia memudahkan urusan jemaah untuk menikmati hidangan mereka. Assalamualaikum kepada jemaah sekalian. Sudah tiba waktunya makan tengah hari. Oleh itu, diminta jemaah semua untuk segera turun mengambil makanan.
Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tabung haji telah menyediakan perkhidmatan yang lengkap di setiap maktab bagi memastikan kebajikan Dayufur Rahman berada pada tahap terbaik menjelang operasi masyair. Oleh itu, terdapat 9 maktab muassasah yang terdiri daripada 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86 dan 87 yang ditugaskan untuk mengendalikan penginapan jemaah haji. Anggaran bagi setiap maktab adalah seramai 3,270 jemaah haji. Seterusnya itu, ceramah yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 8 siri ceramah dan akan dikendalikan oleh pembimbing yang terdapat di maktab, iaitu petugas haji. Selain itu, jika ada jemaah yang sakit, mereka perlu merujuk kepada petugas haji di bahagian maktab perubatan. Dengan hal yang demikian, sekiranya jemaah haji menghadapi sebarang masalah, adalah diharapkan mereka merujuk kepada petugas-petugas maktab yang terdapat di maktab-maktab Mekah. Okey, semua petugas bagi setiap maktab sila berkumpul. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang skop tugasan bagi setiap petugas. Untuk kumpulan yang pertama, anda diminta untuk mengendalikan bahagian perubatan jemaah. Untuk kumpulan yang seterusnya, anda diminta untuk membimbing para jemaah dalam urusan beribadat. Dan untuk kumpulan yang terakhir, anda diminta untuk membantu mana-mana kumpulan, sama ada kumpulan 1 atau kumpulan 2 jika mereka memerlukan bantuan. Baiklah, itu sahaja penerangan daripada saya berkaitan dengan skop tugasan bagi anda semua. Jadi anda semua bolehlah bersurai dan diminta untuk bersedia di tempat masing-masing bagi memberi taklimat kepada para jemaah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Saya Muhammad Amirul, merupakan individu yang dipilih untuk program Sahabat Maktab daripada Tabung Haji. Dan saya telah diberi tugas sebagai pegawai perubatan. Saya akan bertugas sebagai perawat dan akan merawat anda semua sepanjang anda berada di Tanah Suci ini. Puan, boleh saya tahu apa yang dimaksudkan dengan sahabat maktab? Baiklah, sahabat maktab atau lebih dikenali sebagai petugas maktab merupakan jemaah haji yang secara sukarelawan untuk membantu petugas tabung haji dalam menguruskan jemaah, terutamanya ketika masyair di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Untuk pengetahuan semua, petugas maktab ni merupakan program tradisi setiap musim haji, dan program ini diperkenalkan pada tahun 2006. Oleh itu setiap maktab ini dipilih melalui 3 kategori, iaitu petugas perubatan, petugas ibadat dan petugas am. Jadi pemilihan yang petugas ini dibuat berdasarkan latar belakang jemaah haji. Boleh tak Puan terangkan dengan lebih jelas lagi tentang petugas perubatan, petugas ibadat dan petugas am? Boleh. Baik, jika seorang jemaah itu seorang doktor atau jururawat, kita akan melantiknya menjadi petugas perubatan. Selepas itu, kalau beliau merupakan ustaz atau ada berlatar belakangkan sebagai guru agama, kita akan melantik sebagai pegawai ibadat lah, pembimbing ibadat. Dan pengurus maktab akan melantik menjadi petugas am. Bagaimana dia memilih petugas am adalah dengan latar belakang sebagai sukarelawan pada sebelum-sebelum ini. Jadi yang penting sekali adalah semangat sukarelawan yang tinggi dan sihat tubuh badan, juga merupakan kerja sukarela, tiada bayaran dan ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Oh, faham. Terima kasih ya kerana sudi berkongsi dan memberi penjelasan yang begitu jelas kepada kami semua. Sama-sama. Saya harap dengan ilmu pengetahuan yang dikongsikan ini
dapat membantu kita untuk lebih memahami tentang pengurusan dan juga tugas haji bagi setiap maktab. Kita semua bolehlah jadi petugas maktab. Saya penerangan pengurusan bimbingan ibadat penerangan. Ketika berada di Tanah Suci, jemaah mempunyai petugas haji untuk membimbing mereka dalam melakukan ibadah. Jadi jemaah mempunyai tempat untuk rujukan jika mereka ada kekeliruan ketika mereka melakukan ibadah. Oleh yang demikian, pembimbing ibadah atau mutawif ini merupakan satu bahagian yang sangat penting dalam sesebuah operasi pengurusan haji, kerana jemaah pasti akan ada mempunyai kekeliruan dalam ibadah mereka, kerana tidak semua jemaah pernah melakukan ibadah haji dan ada yang pernah melakukan haji. Assalamualaikum, saya Amirul Mukmin, merupakan mutawif yang akan membimbing para jemaah dalam menunaikan ibadah. Jika sebarang pertanyaan, para jemaah boleh rujuk pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, sekiranya ada di antara jemaah yang sakit, meninggal dunia atau hilang, pada siapa kami perlu memaklumkan tentang hal ini ya? Kamu boleh memaklumkan tentang hal ini kepada saya juga, kerana bidang tugas saya sebagai seorang mutawif bukan sahaja membimbing jemaah, malah menjaga kebajikan jemaah juga menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang mutawif. Sekiranya jemaah mempunyai apa juga kesulitan ketika menunaikan ibadah, jemaah boleh rujuk pada mutawif yang menguruskan kumpulan anda semua. Ustaz, saya ada lagi satu soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan Duyufur Rahman? Baik, Duyufur Rahman bermaksud tetamu Allah. Seperti anda semua yang sedang menunaikan ibadah haji juga merupakan salah satu ibadah yang menjadikan anda semua sebagai Duyufur Rahman. Oh begitu. Baiklah, saya faham. Terima kasih Ustaz. Pusat Rawatan Tabung Haji Syishah Dar Al-Mubarak di Mekah, Klinik Kecemasan Tabung Haji Al-Janadriyah di Mekah dan Pusat Rawatan Tabung Haji Madinah, Roha Al-Madinah di Madinah adalah antara pusat rawatan yang disediakan oleh tabung haji untuk para jemaah di Tanah Suci. Untuk klinik maktab dan juga klinik zon, terdapat 14 bangunan dan 16 klinik di sekitar Mekah serta 5 bangunan dan 3 klinik di sekitar Madinah. Selain itu, tabung haji juga menyediakan beberapa perkhidmatan perubatan yang lain seperti perkhidmatan perubatan utama, contohnya rawatan kecemasan, rawatan pesakit luar, rawatan pesakit dalam, perkhidmatan pergigian, klinik maktab atau zon, kesihatan awam dan perkhidmatan ambulans, iaitu sebanyak 20 buah ambulans di Mekah, Madinah dan Jumum bagi kegunaan menghantar jemaah yang sakit. Seterusnya, perkhidmatan sokongan seperti farmasi, radiologi, makmal, fisioterapi, diabetik dan sajian, Central Sterile Supply Unit atau CSSU, perubatan terminal dan pasukan perubatan Jumum. Dan yang terakhir, iaitu perubatan tambahan seperti perkhidmatan pembimbing ibadah haji Tanah Suci atau PIHTAS, perhubungan pelanggan hospital atau PRO dan teknologi maklumat iaitu IT. Ustazah, boleh saya tahu bagaimana cara untuk mendapatkan rawatan sekiranya sakit? Baiklah, untuk pengetahuan semua, anda boleh mendapatkan rawatan dengan memaklumkan kepada pengurus maktab atau petugas muasasah atau rakan sebilik atau saudara mara supaya menghantar ke klinik maktab atau zon untuk menerima rawatan. Yang kedua, panggil doktor ke bilik rawatan kecemasan atau hadir ke mana-mana klinik maktab atau zon yang disediakan di tempat penginapan.
Ustazah, jika berlaku kecemasan di luar tempat penginapan, macam mana pula ya? Sekiranya berlaku kecemasan di luar tempat penginapan, segera ke klinik maktab Malaysia yang berhampiran. Oh, begitu. Baiklah, terima kasih di atas penjelasan Ustazah. Baiklah, sama-sama. TH menyediakan perkhidmatan pengeluaran wang di kaunter yang telah disediakan dan menggunakan kad debit TH. Penggunaan kad debit TH di mesin ATM di Tanah Suci dan perkhidmatan pengeluaran wang di Ibu Pejabat PPM Mekah dan PPZ Madinah. Selain itu, TH juga menyediakan perkhidmatan pembayaran dam dan korban. Pembayaran dam dan korban boleh dilakukan dengan kaedah membayar di kaunter pengeluaran Ibu Pejabat dan Maktab. Kadar dam dan korban bagi 1441 Hijrah iaitu pada tahun 2020 telah dimaklumkan pada bulan Ramadan atau Syawal. Waktu yang telah ditetapkan untuk membuat pembayaran dam dan korban ialah waktu Malaysia 22 Ramadan hingga 3 Zulhijjah 1441 Hijrah dan waktu Arab Saudi 1 Zulkaidah hingga 7 Zulhijjah 1441 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Waalaikumsalam. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Saya Zulfa. Saya ada buat haji tamattu', jadi saya perlu bayar dam. Jika perlu, dam apakah yang akan dikenakan ke atas saya? Baiklah, jadi Cik, bagi jemaah yang melakukan haji tamattu' ini, ia akan dikenakan dam dalam 3 keadaan, yang iaitu dam tertib dan tertib. Yang pertama sekali, jemaah perlu menyembelih seekor kibas ataupun seekor kambing. Jika tidak berkemampuan, Cik boleh menyembelih 1 daripada 7 daging lembu ataupun unta. Jika masih tidak berkemampuan, boleh menggunakan cara yang kedua, iaitu hanya menyedekahkan 2 cupak makanan kepada 6 orang fakir miskin. Juga tidak mampu, boleh menggunakan cara yang ketiga, iaitu perlu berpuasa selama 10 hari, 3 hari di dalam waktu ihram dan 7 hari di luar waktu ihram. Kalau begitu, boleh saya tahu berapakah pembayaran untuk haji tamattu'? Harganya ialah 430 riyal, bersamaan 494 ringgit 50 sen ringgit Malaysia. Baiklah, kalau begitu saya mampu dan setuju untuk membayar dam saya, iaitu menyembelih seekor kibas dengan harga 430 riyal. Baiklah, Cik ingin buat pembayaran secara kad debit tabung haji ataupun Cik mahu membuat pembayaran secara tunai? InsyaAllah saya akan gunakan kad debit TH ni. Puan, boleh saya tahu apa tugas pengurusan pihak ketiga dalam agensi tabung haji ya? Terima kasih kerana bertanyakan soalan. Okey. Tugas pihak ketiga ialah memastikan bilangan jemaah haji dan barangan yang mereka bawa lengkap. Contohnya, setelah tiba di hotel atau lapangan terbang, mereka perlu memeriksa semua bagasi jemaah haji dan memastikan semuanya dalam keadaan lengkap. Sekiranya perlu, mereka akan membuat senarai checklist. Oh, kalau macam tu, siapa pula yang akan uruskan tentang kesihatan jemaah? Perkara itu juga dalam bidang tugas pengurusan pihak ketiga. Adalah penting untuk kami memeriksa keadaan jemaah. Contohnya, jika terdapat jemaah yang berusia atau kurang upaya yang memerlukan kerusi roda, maka menjadi tanggungjawab pengurusan pihak ketiga untuk memaklumkan kepada syarikat penerbangan untuk menyediakan kerusi roda bagi jemaah haji. Jadi Puan, sekiranya saya ada apa-apa masalah, saya boleh rujuk pihak ketiga lah ya? Ya, betul. Sebenarnya, banyak peranan pengurusan pihak ketiga selain daripada yang saya nyatakan di atas. Antaranya ialah mengingatkan keperluan jemaah haji dalam bentuk telekomunikasi, pertukaran wang rial,
memudahkan atau membantu keperluan jemaah haji, membantu mutawif atau mutawifah dan juga membantu anggota pasukan lain selama berada di Arab Saudi. Oleh sebab itu, sekiranya para jemaah ada apa-apa masalah, jangan risau. Pergi je jumpa mereka. InsyaAllah mereka dapat bantu. Baiklah Puan, terima kasih di atas penjelasan yang diberikan. Pengurusan keberangkatan pulang. Pada hari keberangkatan pulang jemaah, petugas haji akan mengingatkan jemaah untuk mengemas barangan mereka dengan teliti agar tidak berlaku ketinggalan barang. Selepas itu, para petugas akan membantu jemaah untuk membawa barangan mereka dan bersedia di lapangan terbang bagi proses berangkat pulang. Petugas yang bertanggungjawab ke atas jemaah yang dibawa akan mengira jemaah untuk mengelakkan berlakunya kehilangan antara jemaah, dan petugas haji akan mengambil pasport jemaah untuk melakukan proses berangkat pulang ke tanah air. Diminta para jemaah untuk memeriksa barangan anda supaya tidak ada satu pun barangan anda yang tertinggal. Jika para jemaah sudah siap mengemas barang, anda semua diminta untuk turun ke lobi hotel untuk kita berangkat ke lapangan terbang. Baiklah, para jemaah diminta untuk menaiki bas kerana kita akan bertolak ke lapangan terbang. Jika anda ada sebarang masalah, anda bolehlah datang berjumpa dengan saya. Assalamualaikum semua. Saya akan memberikan sedikit taklimat berkaitan dengan proses berangkat pulang. Jadi, para jemaah diminta untuk mendengar dengan teliti. Sewaktu kita tiba di lapangan terbang, anda semua diminta untuk berkumpul di tempat yang telah kami sediakan. Jadi di sini kami akan melakukan pemeriksaan terakhir kepada anda semua sebelum kita semua berangkat pulang ke tanah air. Jadi, para jemaah diminta untuk bersedia. Baiklah, para jemaah diminta untuk turun daripada bas kerana kita telah sampai di lapangan terbang. Jadi, para jemaah diminta untuk berkumpul di tempat yang telah kami sediakan dan akan ada petugas yang akan membawa anda ke sana. Baiklah, para jemaah silakan ikut saya untuk menuju ke tempat menunggu. 408, 409, 410, 411. Okey, para jemaah sila keluarkan pasport anda. Saya akan mengambil pasport anda sekarang. Baiklah, sekarang kita akan berjalan masuk melalui pagar 18 dan terus ke pesawat untuk berangkat pulang.